Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya Azwan bin Jamingon 252753, Muhammad Farizal bin Salam 252757, Muhammad Helmi bin Buang 252400 dan Samsul Rizal bin Ismail 252400. Bagi subjek GMGA 3073, kami telah memilih tajuk pengurusan strategik dalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu SPRM. Okey, terlebih dahulu saya akan menerangkan kenaan dengan latar belakang SPRM. Pada tahun 2008, Parlimen dan Kerajaan telah sebulat suara meluluskan penubuhan sebuah Suruhanjaya Anti Rasuah Bebas yang dikelari sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu SPRM, dan menggantikan Akta Badan Pencegahan Rasuah 1997 menjadi Akta SPRM 2009. Akta SPRM 2009 berkuat kuasa pada 1 Januari 2009 dan menjadikan SPRM secara rasminya sebagai badan bebas, telus dan profesional untuk menguruskan usaha mencegah rasuah negara secara berkesan dan cekap. Misi SPRM juga membanteras rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewangan di Malaysia, serta untuk bersama-sama dan berterusan memperkukuh integriti dan meningkatkan kepakaran melalui program pembangunan sumber manusia. Visi SPRM adalah mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas rasuah berdasarkan nilai-nilai kerohanian dan moral yang tinggi, serta menjadikan SPRM sebagai agensi pencegahan rasuah yang unggul dan profesional. Terdapat 5 permasalahan yang sering berlaku dalam SPRM. Okey, yang pertama, analisis objektif strategik, iaitu rancangan strategik yang berdasarkan RM akan kurang jelas dijadikan panduan dan rujukan, walhal sepatutnya RM menjadi panduan utama bagi setiap organisasi untuk menguruskan strategi mereka, menghabiskan dana yang diberikan oleh kerajaan, serta mengukur keberkesanan strategi dan tujuan yang disasarkan. Yang kedua, peruntukan bajet. Terdapat konflik antara perbelanjaan belanjawan dan struktur organisasi SPRM. Hal ini terdapat disebabkan oleh amalan semasa yang memberikan belanjawan berdasarkan program dan aktiviti yang tidak mempertimbangkan fungsi setiap bahagian di struktur organisasi. Oleh itu, dari segi sistem pelaporan, akan ada situasi tertentu di mana program dan aktiviti di bawah bahagian tertentu dibiayai oleh peruntukan bajet di bawah bahagian yang berbeza. Okey, untuk yang ketiga pula adalah perancangan senario. Perancangan senario pengurusan di SPRM tidak dapat membezakan perancangan senario dengan analisis persekitaran. Hal ini akan menjadi punca terbesar kegagalan perancangan senario di mana sebahagian besar trend dan isu semasa disorot. Perancangan senario adalah penting dalam untuk menganalisis sebarang kemungkinan dan pilihan dalam senario kes terbaik dan terburuk. Keempat, pengukuran prestasi. Organisasi dan agensi kerajaan selalu memalsukan laporan KPI mereka dengan melakukan laporan amalan sebenar. Sebagai contoh, pegawai SPRM perlu melaporkan amalan pekerjaan sebenar mereka. Namun kebiasaannya apa yang dilaporkan adalah bertentangan dengan amalan pekerjaan sebenar. Okey, yang kelima pula adalah tiada penilaian risiko yang dibuat semasa mereka membuat analisis perancangan strategik bagi melakukan tugas hakiki mereka. Ramai yang kurang berpengetahuan dan tidak mengambil endah akan hal berkenaan. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentang ini kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, analisis persekitaran luaran mempunyai 4 perkara: politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Politik, SPRM merupakan entiti tunggal yang dipertanggungjawabkan untuk membasmi gejala rasuah di Malaysia. Justru SPRM mempunyai kuasa yang sangat besar sebagai badan yang memerangi rasuah. Yang kedua, ekonomi. Peruntukan dana bagi pengurusan organisasi SPRM, penggunaan tenaga kerja dan peningkatan kecekapannya adalah bergantung kepada bajet yang dikeluarkan oleh kerajaan. Yang ketiga, sosial. SPRM fokus kepada gejala rasuah yang berleluasa dalam kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira pangkat dan kasta. Yang keempat, teknologi. Inovasi teknologi dan perkembangan kemajuan yang pesat telah menyebabkan gejala rasuah semakin berleluasa kerana pelakunya menganggap teknologi membantu aktiviti rasuah menjadi lebih senang. Analisis persekitaran dalaman mempunyai 5 daya kekuatan portal: tinggi kuasa pengguna, tiada ancaman kemasukan produk baru,
tinggi kuasa pembekal yakni kerajaan, rendah ancaman pengguna, dan lagi sekali tiada persaingan antara organisasi. Strategi penyelesaian masalah SPRM, dari segi kekuatan, SPRM merupakan entiti tunggal untuk memerangi rasuah yang berlaku di Malaysia. Justru SPRM mempunyai kuasa yang sangat besar dalam segala hal yang melibatkan gejala rasuah di Malaysia. Pengurusan strategik yang berkesan dalam SPRM dapat membantu meningkatkan kecekapannya dalam membantas rasuah di Malaysia. Kelemahan, SPRM tidak mempunyai pengurus perancangan strategik yang cekap bagi memastikan pengurusan strategik yang berkesan bagi organisasi tersebut. Peluang pengurusan strategik yang berkesan dapat menambahkan kecekapan pegawai SPRM dalam menjalankan tugas, termasuk mengagihkan peruntukan dana dengan baik, mengurus tingkah laku pegawai SPRM serta pengurusan kes rasuah yang telus dan profesional. Ancaman pula, penilaian risiko dan pengukuran prestasi yang tidak dijalankan dengan baik oleh pihak SPRM boleh menyebabkan kecekapan dan ketulusan pegawainya menjalankan tugas merundum. Mereka juga akan cenderung untuk bekerja sambil lewa tanpa pengurusan organisasi strategi. Strategi penyelesaian masalah SPRM. Yang pertama, analisis objektif strategi. Rancangan Malaysia perlu merumuskan strategi dengan menekankan bidang hasil utama serta menjadi nilai penting ketika mempertimbangkan program dan aktiviti untuk menghindari sebarang salah faham, pertindihan dan konflik antara organisasi atau agensi kerajaan. RM juga perlu memberikan gambaran yang besar dalam membangun kapasiti dan kemampuan organisasi, memeriksa jurang dan menentukan fokus untuk bidang akan dikembangkan. Yang kedua, peruntukan bajet. Belanjawan haruslah mengikut strategi. Rumusan strategi perlu dibahas bersamaan dengan perancangan bajet supaya pemilihan strategi yang lebih baik dan dapat dibuat. Isu peruntukan bajet juga dapat diselesaikan jika perancangan strategi dapat disatukan dalam satu dokumen tunggal supaya segala konflik penyelewengan dalam SPRM dapat dielakkan. Bengkel pengurusan strategi juga merupakan antara strategi penyelesaian kepada masalah peruntukan bajet boleh dilakukan. Yang ketiga, perancangan senario. Proses pembinaan senario haruslah seimbang dan ukuran situasi haruslah dilakukan berkaitan dengan apa yang organisasi boleh lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Perancangan senario boleh dilakukan semasa pembinaan teras strategi dan program kerana metodologi perancangan senario adalah menyeluruh dan sangat mendalam serta membantu organisasi untuk nilai perkara yang baik dan buruk. Justru, strategi sesebuah organisasi akan lebih mantap, kuat dan dinamik. Yang keempat, pengurusan prestasi. Pengurusan prestasi terhadap pegawai SPRM perlulah dilakukan dengan lebih tegas dan prosesnya perlu dimulakan sejak awal lagi. Hal ini akan menyebabkan pengurus sesebuah organisasi akan berusaha untuk meningkatkan usaha dan membimbing organisasi mereka dalam membina KPI tersendiri. Dan yang terakhir, penilaian risiko. Mampu 2012 telah mengeluarkan model pengurusan risiko yang menggariskan 5 elemen model pengurusan risiko dalam sektor awam, iaitu penentuan konteks penilaian risiko, pengurangan risiko, pemantauan dan penilaian, serta komunikasi dan perundingan. Model pengurusan risiko ini boleh dicontohi oleh SPRM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizal bin Salam, nombor matrik 2527757. Okey, cadangan. 1. Model pengurusan strategi yang padu perlulah dibina, di mana ia perlu mempertimbangkan perencanaan senario, peruntukan bajet, pengurusan prestasi serta pengurusan risiko bagi memastikan keberkesanan dan kecekapan organisasi sektor awam. Penyelarasan strategi dari setiap sudut dan menutup jurang dalam pelaksanaan pengurusan dan keuangan strategik. Okey, kedua, SPRM perlu merangka semula konsep mengenai pandangan terhadap cabaran dalam merancang strategik dan keperluan untuk membina perancangan strategik yang komprehensif agar perkembangan strategi secara menyeluruh. Okey, yang ketiga, penyelarasan perancangan strategik, perancangan senario, pengukuran prestasi, penilaian risiko serta strategik peruntukan bajet dalam bajet dapat dilaksanakan dan disatukan. Okey, kesimpulannya, SPRM merupakan entiti tunggal yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan untuk membantas
segala rasuah di Malaysia. Justru, SPRM tidak perlu bersaing dengan mana-mana organisasi dan hanya perlu fokus dalam menjalankan tugasnya. Namun, demi memastikan SPRM terus memberikan perkhidmatan yang cekap, telus dan profesional, pengurusan strategik organisasi yang berkesan amat penting. SPRM perlu mula fokus dengan usaha menguruskan organisasi secara strategik agar dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik. Sekian, terima kasih.